Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama dalam bab reka bentuk sistem vertigasi. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk mentakrifkan sistem vertigasi. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 103. Okey, vertigasi. Vertigasi ni apa kan sebenarnya? Okey, vertigasi ni merupakan gabungan dua perkataan, iaitu daripada bahasa Inggeris lah, perkataan bahasa Inggeris, fertilization dan juga irrigation. Dekat mana vertigasinya? Tak nampak pun. Iaitu daripada gabungan ferti dan juga gation. Jadilah vertigasi. Itu adalah vertigasi lah, iaitu fertilization ni adalah pembajaan, irrigation ni adalah pengairan. Okey, nanti kita akan tengoklah apa itu sistem vertigasi. Okey, sistem vertigasi ni adalah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pembajaan yang rapi. So, bermaksud dekat sini, sistem vertigasi ni adalah gabungan antara sistem pengairan dan juga sistem pembajaan. Dekat sini kita gunakan kedua-dua sistem ni secara serentak. Okey, ini adalah contoh di mana kita gunakan sistem vertigasi. Okey. Okey, kita tengok seterusnya aliran sistem vertigasi. Aliran sistem vertigasi ni macam mana kan? Okey, kita tengok dekat sini bermulanya daripada larutan baja dalam air. Okey, contohnya macam ni lah. Kita masukkan larutan baja kita dekat dalam air. So, dekat sini kita ada larutan baja dan larutan air kan? Kemudian larutan baja ni kita akan dibekalkan kepada zon pengakaran, iaitu tanaman kita lah. So tanaman kita akan dapat baja dan juga air secara serentak. Sebabkan kita dah larutkan baja dan juga air secara sekali kan dekat dalam tangki ni. Jadi tanaman kita akan dapat air dan juga baja secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Okey, itu adalah sistem vertigasi. Kita dah nampak macam mana flow sistem vertigasi ni kan. Okey, seterusnya dalam sistem vertigasi ni kita tak gunakan tanah, iaitu media tanaman kita tak gunakan tanah. Habis tu kita nak guna apa kalau kita tak guna tanah? Macam mana kita nak tanam kalau kita tak guna tanah? Kita akan gunakan kokopit ataupun sekam padi. Antara dua ni lah kita akan gunakan media tanaman seperti ini. Okey, dalam sistem vertigasi ni kita memerlukan cahaya matahari. Jadi tanaman kita ni memerlukan cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam. Lama kan? Sekurang-kurangnya 6 jam. Untuk apa? Untuk tujuan proses fotosintesis. So tanaman kita ni memerlukan matahari, air dan juga karbon dioksida untuk dia nak tumbuh. Okey. So dekat sini tumbuhan kita ni, tanaman kita ni memerlukan sekurang-kurangnya 6 jam. Okey. Seterusnya kita tengok pula dalam sistem vertigasi ni merupakan salah satu cabang daripada cabang hidroponik. Hidroponik ni apa kan? Okay, kita tengok dulu. Hidroponik ni adalah kaedah penanaman tanpa tanah. Sama juga macam sistem vertigasi. Sebab itulah sistem vertigasi ni kita tak gunakan tanah, sebab dia merupakan salah satu cabang hidroponik. Di mana hidroponik ni kita gunakan kaedah larutan zat. Kita perlukan larutan zat makanan dekat dalam takungan yang berisi air. Contoh macam dekat gambar sebelah ni kan. Ini adalah penanaman secara hidroponik lah. Iaitu kita gunakan larutan zat makanan ni. So dekat dalam air ni kita ada larutan zat makanan akan diberikan kepada tanaman kita. Okey. Itu adalah hidroponik. Okay, kita tengok pula sistem hidroponik. Kita ada beberapa teknik lah, iaitu kita ada teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takungan, teknik pasang surut, aeroponik dan juga teknik pengairan titis ataupun teknik agregat. Iaitu dalam ke-6 ni, mana satu sistem vertigasinya kan? Tak nampak pun. Antara ke-6 ni, sistem vertigasi adalah yang ini, iaitu teknik pengairan titis adalah sistem vertigasi. Okey. So,
kita tengoklah, tadi kita dah tahu kan ada 6 teknik sistem hidroponik. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. So, yang pertama adalah teknik aliran cetek. Okey, teknik aliran cetek ni kita selalunya lah sistem hidroponik ni kita gunakan bersama-sama dengan pam, iaitu fungsi pam ni kita gunakan untuk kita nak salurkan larutan baja yang ada pada palung yang sebelah bawah ni untuk kita pampkan larutan baja kita naik kepada palung yang sebelah atas pula pada tanaman kita. Jadi dekat sini larutan baja disalurkan ke dalam palung yang ada akar tanaman. Iaitu kalau teknik aliran cetek ni umpama macam kita masuk dekat dalam kolam kanak-kanak. Cetek je kan, selalunya takat buku lali, macam gitulah contoh aliran cetek. So dekat sini akar ni umpama kaki kita celupkan kaki kita dekat dalam larutan baja. Tapi tak banyak pun yang kena kan, tak keseluruhan kaki pun yang kena. Maksudnya dekat sini tak keseluruhan akar pun yang kena pada larutan baja, hanya pada bahagian hujung akar sahaja yang akan kena pada akar. Itu adalah teknik aliran cetek. Kita pergi kepada teknik aliran dalam pula. Apa bezanya antara teknik aliran dalam dan juga teknik aliran cetek? Okey, benda yang sama adalah kita menggunakan pam lah, iaitu kita gunakan pam ni. Kita gunakan pam ni sama je. Kita akan pampkan air naik kepada palung, iaitu kepada tanaman kita. Kemudian air akan keluar semula kepada palung kita. Okey, dekat sini bezanya aliran dalam dengan aliran cetek adalah bezanya kita gunakan saiz palung yang lagi besar, saiz palung yang lagi lebar dan juga lagi tinggi. Sebab apa? Sebab ini adalah teknik aliran dalam. Kalau teknik aliran dalam, of course lah kita akan gunakan larutan baja yang banyak kan. Jadi dekat sini kalau kita gunakan larutan baja yang banyak, kita kena adalah palung yang besar, yang lebar dan juga tinggi. Air yang digunakan juga berbeza. Nampak tak? Aliran cetek sikit je kan. Kalau aliran dalam, kesemua akar terendam dekat dalam aliran baja. Okey, seterusnya kita tengok pula teknik takung. Teknik takung ni umpama kita letak air dekat dalam baldi. Lepas tu biar je. Tak ada air apa-apa yang masuk. Contoh macam itulah. Iaitu kalau teknik takung ni, selalunya kita akan semai biji benih kita pada media tanaman dekat dalam bekas yang kita letakkan dekat atas larutan baja ni. Kita letakkan pada atas larutan baja. Okey, ni larutan baja kita. Kemudian kita letak atasnya. Itu adalah teknik takungan. Okey. Tapi teknik takungan ni ada jenis-jenis takungan yang kita boleh gunalah. Jenis takungan kita ni tak telus cahaya, tak serap panas dan juga tak berkarat, supaya akar kita ni tak dijangkiti dengan apa-apa bakteria lah. Okey. So, kita pergi kepada teknik seterusnya, iaitu teknik pasang surut. Teknik pasang surut ni macam mana? Okey, selalunya teknik pasang surut ni kita gunakan alat pengatur masa. Untuk apa alat pengatur masa ni? Untuk kita nak kawal pengaliran larutan baja daripada palung bawah ni untuk naik kepada tanaman kita. Itu adalah fungsi alat pengatur masa dekat sini. Okey, larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk ke dalam tangkungan. Okey, dekat sini contoh dekat alat pengatur masa ni, kita set masa setiap sejam. Pampkan larutan baja kita naik kepada tanaman. Okey, so contoh pukul 8, kemudian pukul 9, kemudian pukul 10. So setiap sejam tu pam ni akan berfungsi lah. Dia akan berfungsi, dia akan pam air naik kepada tanaman kita. Kemudian bila je dah penuh kita punya palung belah atas ni, air akan turun semula. Di mana kalau pam dah stop berfungsi kan, disebabkan kita letak timer. Jadi air akan turun semula ke dalam palung. Okey, itu adalah teknik pasang surut. Dia naik, lepas tu air akan surut lah dekat bawah ni, iaitu air akan keluar daripada corong ni masuk kepada palung yang belah bawah. Okey, seterusnya adalah aeroponik. Aeroponik ni selalunya kita tanam tanaman kita, biarkan akarnya tergantung. Biarkan akarnya tergantung. Kalau akar tergantung je, itu adalah teknik aeroponik.
Iaitu macam mana kalau aeroponik, macam mana akar nak dapat larutan baja kan. Okey, akar akan dapat larutan baja apabila disemburkan disemburkan melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Okey, aeroponik pun kita gunakan timer. Okey, so setiap selang masa yang kita bagi, contoh setiap 2 jam akan dapat larutan baja. Contohnya macam ginilah. Iaitu nozzle dekat sini, dekat dalam palung ni dia akan semburkan. Dia akan sembur larutan baja tu kena pada akar tanaman kita. So contohnya macam dekat gambar sebelah ni lah. Di mana nozzle ni akan mengeluarkan semburan kabus. So tak adalah akar kita pun rosak kan, sebab kabus kan. So kabus ni dia air yang halus-halus. Okay. Seterusnya adalah teknik pengairan titis, iaitu ini adalah salah satu sistem fertigasi kita. Okay. Di mana bekalan air dan juga campuran baja dapat disalurkan terus kepada akar mengikut masa yang telah ditetapkan. Tengok teknik pengairan titis ni kita gunakan timer juga, iaitu alat pengatur masa. Daripada pump ni, okey, pump so dah cukup sejam, pump akan pump air masuk kepada tanaman kita, iaitu dia akan terus disalurkan kepada akar. Itu adalah teknik pengairan titis. So nanti akan ada satu alat lah. Alat tu dia akan buat pengairan secara titis, drop. Macam kita buka air yang perlahan tu kan, keluar setitik macam tu. Menggunakan iaitu teknik pengairan titis ni kita gunakan pen penitis ataupun pita titis untuk kita nak bagi larutan baja kepada akar. Okey, itu adalah beberapa teknik sistem hidroponik. Okey, kita pergi kepada tujuan fertigasi ni. Tujuan fertigasi ni untuk apa? Kenapa kita buat fertigasi ni kan? Kenapa tak tanam secara biasa je? Okey, adalah beberapa tujuannya, iaitu kita nak elakkan tanaman kita daripada dijangkiti penyakit bawahan tanah yang disebabkan oleh kulat. So contohlah kalau kita tanam dekat atas tanah, kita punya tanaman berkemungkinan akan dijangkiti oleh kulat lah, seperti Phytium, Fusarium, Rhizotonia, dan juga pokok kita akan layu disebabkan bakteria. So kita tak nak lah. Jadi kita gunakanlah fertigasi ni untuk kita nak elakkan daripada kita punya tanaman dijangkiti oleh penyakit bawahan tanah ni. Okey. Yang kedua adalah kita nak memudahkan pengawalan serangga dan juga perosak tanaman, iaitu dekat dalam fertigasi ni kita gunakan jaring kalih serangga untuk kita nak, so dekat sini kita dapatlah nak elakkan daripada kita punya tanaman tu terkena serangga perosak kan. So kita tak adalah nak kena guna racun serangga pada kita punya tanaman. Okey, untuk yang ketiga adalah tujuannya kita nak pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman kita. Sebab apa? Sebab kan kita buat fertigasi ni kan secara serentak, iaitu pembajaan dan juga pengairan secara serentak. Jadi dekat sini pemberian baja tu akan lebih berkesan lah. Sebab apa? Sebab kan kita guna pen penitis. Pen penitis tu akan disalurkan terus kepada akar tanaman kita. Jadi itulah tujuan-tujuan kita nak buat fertigasi ni. Okey, kita tengok pula dari segi kelebihan fertigasi ni. Ada banyak sangat kelebihan sistem fertigasi ni. Kita tengok satu persatu, iaitu yang pertama, akar dapat menyerap lebih larutan baja berbanding dengan kaedah tabur. Kalau kaedah tabur, kita nak kena tunggu baja tu cair dulu, barulah akar boleh nak serap. Kalau macam kita guna sistem fertigasi ni, kita dah buat larutan baja, lepas tu campur pula dengan air. So, akar lagi mudah nak serap larutan baja. Okey, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan air secara efisien, iaitu air terus diserap oleh akar tanaman kan, sebab kita gunakan pen penitis tadi. Kita cocok sahaja pen penitis pada media tanaman, kemudian pen penitis akan keluarkan drop lah, titis-titis air dan juga larutan baja pada tanaman kita. So senang akar nak serap dekat situ kan. Okey, seterusnya adalah pembajaan dapat dilakukan serentak dan juga secara
terkawal. So dekat sini tak adalah kita beri terlebih kepada tanaman kita. Contoh kalau macam kita bagi macam manual kan, ada, so dia bergantung kepada seseorang tu. Ada kadang setengah tu pada satu pokok dia terletak lebih lah, ada yang terletak kurang. Jadi kalau kita gunakan sistem fertigasi ni, pembajaan tu kita dapat lakukan dengan serentak dan juga terkawal. Okey, seterusnya terhindar daripada masalah penyakit. Sebab apa? Sebab kita gunakan media tanaman. Lepas tu kita ada jaring kali serangga kan. Jadi kat situ kita boleh hindarkanlah kita punya tanaman daripada masalah penyakit. Seterusnya adalah dapat mengatasi masalah tanah tidak subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Sebab apa? Sebab kita ada guna tadi tu lah, jaring kali serangga lah, lepas tu kita ada guna bumbung dan sebagainya. Sebab tu kita boleh mengatasi masalah-masalah tersebut. Okey, seterusnya adalah masalah merumpai sangat rendah. Okey, masalah merumpai ni apa? Merumpai ni bukannya macam rumpai laut ke apa tau. Merumpai ni contoh macam rumput-rumput liar, rumput-rumput liar yang tumbuh pada tanaman kita. Kita dapat rendahkan dia punya pertumbuhan pada kita punya tanaman kalau kita gunakan sistem fertigasi. Seterusnya adalah kos operasi dapat dikurangkan dari segi air, dari segi baja dan juga tenaga buruh. Dan yang terakhir adalah kita dapat tingkatkan hasil tanaman. Macam mana kita boleh tingkatkan hasil tanaman ni? Sistem fertigasi ni kita berikan baja dan juga air secara serentak. Jadi kita punya tanaman pun akan dapat baja dan juga air secara seragam je semua. Jadi tanaman kita akan membesar secara seragam lah, kan? Jadi kita akan dapat hasil tanaman yang tinggi. Okey. Seterusnya kita tengok pula kaedah penanaman fertigasi dekat Malaysia ni. Kita ada dua jenis lah, iaitu struktur pelindungan hujan SPH ataupun struktur tanpa pelindungan hujan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk struktur pelindungan hujan ni ataupun SPH ni selalunya kita guna adalah untuk kita nak melindungi kita punya tumbuhan daripada hujan lebat dan juga pancaran matahari yang terik. So dekat sini kita ada gunakan bumbung kan. Selalunya bumbung ni diperbuat daripada bahan plastik. Bahan plastik ni dia mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet. So dekat sini nanti tanaman kita akan selamatlah daripada terkena cahaya matahari yang berlebihan. Okey, seterusnya kita ada rangka. Rangka bumbung ni selalunya kita gunakan bahan seperti kayu, paip besi, plastik, macam bahan-bahan yang kukuh, ataupun bahan-bahan kukuh yang lain lah. Okey, seterusnya saiz. Dari segi saiz SPH ni dia bergantung kepada kesesuaian tapak dan juga kos kita. Contoh, kita punya tanaman banyak. Jadi, kita memerlukan tapak yang luas lah. So, kita akan gunakan SPH yang besar. Kena bersesuaian dengan kita punya kelebaran ataupun kebesaran tapak kita. Jadi, kalau kita gunakan tapak yang besar, so kosnya adalah tinggi. Okey. Struktur pelindungan hujan, iaitu kaedah yang ini adalah kita selalu gunakan jaring kali serangga. Iaitu jaring kali serangga ni kita akan gunakan untuk kita nak buat sebagai dinding. Dinding kita punya tanaman. Okey. Struktur pelindungan hujan ni ada kelebihannya, iaitu kita dapat elakkan tanaman kita layu lah. Sebab apa? Sebab kita dah guna bumbung ni kan. Bumbung ni pula ada lapisan perlindungan ultraviolet, ada UV kan. So tanaman kita terhindarlah daripada terkenanya cahaya pancaran UV matahari. Okey, yang kedua kelebihannya adalah kita dapat elakkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Sebab apa? Tanaman kita tak kena hujan. Sebab tu kita boleh elakkan daripada terkena serangan kulat. Dan kita gunakan media tanaman kan. Sebab itulah kita boleh elak daripada terkena serangan kulat.
Okey, yang terakhir adalah kelebihannya kita dapat kurangkan penggunaan racun perosak. Kita dapat kuranglah sebab kita gunakan jaring kalis serangga. Kalau kita tak gunakan jaring kalis serangga ni, kita akan gunakan racun perosak. So, tanaman kita ni akan kurang berkhasiat lah macam gitu. Jadi, kalau kita gunakan jaring kalis serangga ni, kita dapat kurangkan penggunaan racun perosak. Tak adalah kita punya tanaman ni akan diserang oleh serangga. Okey, kita tengok kepada kaedah yang seterusnya, iaitu struktur tanpa perlindungan hujan. Kalau tanpa perlindungan hujan ni, sah-sah lah dia tak ada bumbung, tak ada jaring kalis serangga kan. So kita tengok struktur tanpa pelindung hujan ni kita letak selalunya lah. Kaedah ni kita letakkan pada tempat yang terbuka tanpa bumbung kan. Sebab tanpa perlindungan hujan. Berbeza dengan SPH tadi. Okey, seterusnya kaedah ni dia ada kelemahan sikit lah. Selalunya kelemahan dia pada musim hujan. Kalau je musim hujan, tanaman kita ni akan menyebabkan kandungan baja dalam media tanaman ni menjadi cair. Sebab apa? Sebab hujan dah masuk dekat dalam media tanaman. Menyebabkan kita punya kandungan baja tu cair lah. Sebab dah ada air hujan, dah ada baja, lepas tu ada lagi air yang kita masukkan. So dekat situ kita punya kandungan baja akan cair. Kelemahan yang kedua adalah kita perlu menggunakan racun kulat dan juga racun serangga. Sebab kita tak ada apa-apa perlindungan kan. Jadi kita kena gunakan racun kulat dan juga racun serangga. Jadi itu adalah kelemahan pada kaedah struktur tanpa perlindungan hujan ni. Okey, jom kita buat perbandingan antara sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. Okey, sistem konvensional ni contohnya macam kita tanam secara biasa tu lah. Kita tak gunakan cara sistem fertigasi ni. Kita just tanam je atas tanah. Itu adalah sistem konvensional. Okey, kita tengok dari segi jenis tanaman ni lah. Kalau dari segi jenis tanaman, sistem fertigasi ni kita tanam sayuran dan juga buah. Contohnya macam cili ke, tomato, rock melon, macam gitulah. Okey, kalau sistem konvensional semua boleh. Semua boleh kalau kita nak tanam atas tanah kan. Durian ke, kacang panjang ke, semua boleh kita nak tanam. Okey. Jadi kalau dekat sini jenis tanaman pada sistem fertigasi ni dia macam ada spesifik sikit lah. Kita tengok pula dari segi struktur perlindungan hujan. Kalau sistem fertigasi ni pilihan lah sama ada kita nak guna ataupun tidak. Kalau sistem konvensional memang tak perlu pun kita guna. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi jaring kalis serangga. Kalau jaring kalis serangga ni terpulang sama ada nak guna ataupun tidak, bergantung kepada seseorang lah. Okey, so bergantung kepada seseorang. Kalau dia nak tanaman dia lagi selamat, dia akan gunalah. Kalau sistem konvensional ni kita tak guna. Kita tak perlu pun nak guna jaring kalis serangga ni. Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi sistem pengairan. Sistem fertigasi kita gunakan titis dan juga baja, iaitu gabungan daripada pembajaan dan juga pengairan. Kalau sistem konvensional kita hanya siram secara biasa sahaja. Siram je lah macam biasa, macam kita siram pokok dekat rumah tu kan. Okey. Seterusnya kita tengok pula air yang kita guna. Untuk sistem fertigasi ni kita gunakan air yang bersih. Kalau sistem konvensional ni pelbagai sumber air kita boleh guna. Sama ada nak guna air paip, air masak, air sungai, air tasik, air telaga, semua boleh. Okey. Kalau sistem fertigasi ni je kita kena pastikan air kita bersih. Okey. Seterusnya adalah dari segi modal. Kalau modal sistem fertigasi ni tinggi sikit lah sebab kita nak kena beli macam-macam. Kita nak kena beli, kalau kita nak buat secara SPH kita kena beli bumbung, lepas tu kita nak kena beli barang-barang untuk nak buat rangka. Lagi kita nak beli apa lagi?
kita nak beli polybag untuk kita nak tanam. Kalau sistem konvensional dia rendah sahaja sebab kita perlukan tanah, biji benih, macam gitu je untuk kita nak buat sistem konvensional dari segi modalnya lah. Okey, kita tengok pula tapak tanah. Tapak tanah ni kita untuk sistem fertigasi ni mesti rata. Tak boleh tak rata, kena rata supaya pembajaan air dan juga baja tu diberi secara sama rata kepada semua tanaman kita. Kalau sistem konvensional tak perlu rata pun tak apa. Okey, so tak kisah kalau sistem konvensional ni. Okay, kita tengok dari segi elektrik. Kalau elektrik, sistem fertigasi sangatlah diperlukan. So, mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh. Kalau tak ada, macam mana air nak dipump kan? Okay. Kalau sistem konvensional pula, tak perlu pun. Okay. So, seterusnya adalah pengetahuan teknikal. Kalau pengetahuan teknikal, sangatlah perlu sebab kita nak tengok dari segi macam mana nak pasang bumbung dan sebagainya. Kalau sistem konvensional, sekadar perlu sahaja. Okey, kita tengok kepada keadaan tanah. Keadaan tanah ni, sistem fertigasi ni tak penting pun. Sebab apa? Sebab kita gunakan media tanaman. Contohnya macam kokopit ataupun sekam padi. Kalau sistem konvensional, kena tanah yang subur. Kalau tanah tak subur, tanaman takkan tumbuh. Okey, seterusnya adalah kos operasi. Kalau kos operasi, sistem fertigasi sangat rendah sebab kita tak perlukan tenaga buruh, kan? Kalau sistem konvensional, dia kos operasinya adalah tinggi. Sebab apa? Sebab kita perlukan tenaga buruh untuk nak tanam, untuk nak baja lagi, untuk nak siram. Jadi dekat situ tinggilah. Okey, seterusnya kita tengok dari segi risiko penyakit. Risiko penyakit ni kalau sistem fertigasi rendah sebab kita ada jaring kalis serangga. Lepas tu kita gunakan media tanaman. Lepas tu dekat sini kita tak ada lah dapat penyakit bawaan tanah. Kalau sistem konvensional sangat tinggi. Jadi dekat sini orang yang tanam menggunakan tanah ni kena pandai lah. Sebab risiko penyakit dia lagi tinggi. Okey, seterusnya adalah keseragaman pokok. Keseragaman pokok sistem fertigasi kena seragam. Kalau tak seragam, nanti kita punya tanaman tak akan dapat kuantiti baja dan juga air secara rata. Kalau sistem konvensional tak seragam pun tak apa. Okey. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.